Muhammad bin Yusuf As-Sanusi yang tinggal di negeri Sanus di Aljazair. Makamnya berada di daerah-daerah Afrika belah sana. Seorang ulama besar dan punya kitab yang unggul namanya Sanusi Al-Kubra. Sanusi Kubra, beliau juga antara ulama yang berpandangan bahawasanya orang yang beriman, yakin dengan akidah Rasulullah, tapi yakin itu berdasarkan ikut-ikutan, taklid, bukan berdasarkan akal dan bukan berdasarkan dalil-dalil, maka imannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Al-Haddad mengatakan Imam Sanusi itu minal mutasyaddidin, di antara ulama yang terlampau tasyaddud, maksudnya terlampau keras sangatlah. Betul lah, terlampau. Itu mazhab beliau, mazhab Al-Imam As-Sanusi rahimahullah. Okey, jadi kita untuk mengetahui akan akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kata Al-Imam As-Sanusi, antara perkara yang paling penting pada zaman fi hadzal zamani su'ab, pada zaman yang paling fahamu ma yashtaghilu bihil insanul aqilul labib fi hadzal zamani su'ab an yas'a fi ma yunqizu bihi mahjatahu minal khulud fin nar. Walaysa dzalika illa bi itqani aqaidit tauhid 'ala al-wajhi alladhi qarrarahu a'immatu ahli sunnah al-'arifun al-akhyar. Fa ahammu ma yashtaghilu bil 'aqilul labib. Kata Imam Sanusi, perkara yang paling penting bagi orang yang mengaku dia ada akal, ada hati. Ada akal dan ada hati untuk dia lakukan pada zaman ini yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan fitnah, penuh dengan kepelbagaian fahaman-fahaman yang tak betul. Apa yang paling penting dia buat pada zaman ini? Memperbanyak harta, ataupun memperbanyak orang rumah? Tidak. Ma yashtaghilu al-insan al-aqil labib fi hadzal an yas'a. Hendaknya seseorang itu berusaha menyelamatkan jiwanya, pribadinya daripada kekal dalam api neraka. Ini benda yang paling penting. Sebab di akhir zaman kan kebanyakan orang kan jalan-jalan cemplung dalam neraka, jalan-jalan cemplung dalam neraka, jalan-jalan masuk dalam neraka. Maka perkara yang paling penting bagi kita pada zaman ini adalah cuba cari cara nak selamatkan kita daripada api neraka. Macam mana cara nak selamatkan diri daripada api neraka? Imam Sanusi kata, walaisa dzalika, tidak ada cara untuk awak selamatkan diri awak daripada kekal dalam api neraka. Kalau nak selamatkan diri daripada masuk neraka, rasanya sulit. Semua di antara kita mungkin akan masuk neraka. Mungkin setahun ke, mungkin 1000 tahun ke, mungkin berapa lama kan? Pasti tu, dengan dosa-dosa kita pasti. Tapi jangan sampai, biarlah kita mungkin masuk neraka, tapi jangan sampai kita kekal dalam tu. Kalau kekal, na'udzubillah min zalik. Kita kira masuk neraka 1000 tahun pun kita ada rahmat itu, nikmat itu. Juhaina kan 7000 tahun dalam neraka. Tapi dia punya bersinar ni, dia punya syurga yang Allah bagi untuk Juhaina tu macam mana? Al-khabarul yakin inda Juhaina, kata Rasulullah. Khabar yang yakin, cerita yang betul tentang penghuni neraka punya cerita ada pada Juhaina. Sebab Juhaina 7000 tahun dalam neraka, paling lama. 7000 tahun akhirat, kalikan aja. 7000 tahun kalikan 1000, kalikan 365,000. Sebab satu hari 1000 tahun. Setahun 365 hari atau 350 hari. 7,000 kalikan 350,000. Berapa tahun tu? Kira je. Itu Juhaina tu. Tapi tetap selamat. Tetap keluar. Setelah gosong, hitam, hangus tulang dia, dimasukkan dalam ma'ul hayat. Dia berenang dalam sungai kehidupan. Tumbuh balik daging, cantik. Indah, wangi semua. Kan ada dalam kitab apa tu? Imam As-Samarqandi tu. Apa nama kitab Samarqandi tu? Tanbihul Ghafilin. Kita dalam Tanbih ada cerita ahli neraka keluar masuk dalam syurga macam mana. Dah jadi cantik balik dah. Hanya saja kata ulama, orang yang dah diseksa dalam neraka bila masuk dalam syurga dah cantik rupawan, muka dah macam Nabi Yusuf. Semua tu. Hanya satu, kalau dia pernah berzina. Ini dosa buruknya dosa berzina dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain. Dosa lain pun buruk juga, mencuri buruk juga. Betul tak? Merompak harta orang pun buruk juga. Memakan harta orang pun buruk juga. Tapi zina ni lebih buruk. Sebab apa dia? Kalau dosa-dosa yang lain, setelah dia bertaubat ataupun setelah dia diseksa dalam neraka, dia masuk syurga, tak ada tanda-tanda pun. Orang tak kenal, oh kau dulu kat dunia perompak Orang tak tahu. Sebab dia dah diseksa dalam neraka, dah bersih muka dia. Orang tak tahu. Betul kan? Macam contoh kita kalau kat negara Malaysia ni kan ada hanya beberapa kesalahan saja yang dihukum rotan.
Dihukum tak semua kesalahan kan. Takkan kita langgar lampu merah, tak bayar saman kena rotan kan, tak mungkin. Ada beberapa kesalahan. Jadi bila kita ternampak orang ni bontot dia ada kesan, awak buat kesalahan ni, kita boleh tahu sebab ada tanda-tanda dia. Di akhirat tu, tanda-tanda tu tak ada. Kalau kita pernah bunuh orang atau kita pernah ini, setelah diseksa dalam neraka keluar masuk syurga, orang syurga tak kenal kita, bekas kesalahan apa kita tak tahu. Melainkan dosa zina, kata ulama. Dosa zina walaupun dia dah diseksa, dah bertaubat, menangis taubatan nasuha ni. Kalau dia tak bertaubat, taubat nasuha, dia diseksa dalam neraka, maka dengan diseksa dosanya Allah padam, dia keluar, dia dah mandi maul hayat semua, tetap lagi di dahinya masih tulis bekas penzina. Na'udzubillah min dzalik. Waktu tu malu tak tahu macam mana. Sebab na'udzubillah Allah sebut innahu kana fahishatan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila, kata Allah. Allah jelas terang bagi tahu. Padahal dosa lain pun Allah terangkan juga dalam Quran. Tapi tentang zina Allah bagi tahu jangan dekati zina. Kenapa? Innahu kana fahishatan. Zina ni fahish, keji, buruk. Wa maqtan, menyebabkan murka Allah. Wa sa'a sabila, seburuk-buruk jalan kehidupan manusia. Zina ni na'udzubillah min dzalik. Jadi tang mana tadi saya sebut apa? Tang apa cerita ni? Oleh itu kita banyak buat dosa. Mungkin kita masuk dalam neraka sekian. Kalau dah masuk pun memang dah nasib badan kita. Tetapi paling kurang jangan sampai kita kekal di dalam neraka. Ini paling malang. Tidak ada cara. Kerana itu kata Imam Sanusi, yang paling penting dalam zaman yang penuh kesukaran ini, penuh pancaroba ini, seseorang kena berusaha untuk menyelamatkan diri dia daripada kekal daripada api neraka. Sebab kalau nak menyelamatkan diri daripada neraka, rasa-rasanya semua masuk neraka. Dengan zaman fitnah kita pada zaman hari ini, macam-macam maksiat. Kadang-kadang kita fikir kita tak maksiat, kita pergi hantar WhatsApp yang bawa ayat-ayat fitnah, ayat-ayat yang tak jelas pun, itu dah satu dosa juga. Kita ingat, ini nak naikkan, nak membetulkan keadaan rakyat, bangsa kita. Rupanya ayat kita sampaikan semua fitnah belaka. Tak ke kita berdosa tanpa kita sedar? Boleh selamat dalam neraka? Tak boleh selamat dalam neraka, mesti masuk. Sangat sulit. Kerana itu Imam Sanusi tak nasihatkan kita lebih-lebih sangat. Dia tahu kadar kita ni buruk sangat. Yang paling penting kau cuba selamatkan diri, jangan sampai kekal daripada api neraka dah. Cukup, itu paling penting dah. Setelah itu baru kau berusaha, kalau boleh jangan sampai masuk neraka langsung. Nombor satu, berusaha jangan sampai kekal dalam neraka. Apa cara dia, kata Imam Sanusi? Tak ada cara lain. Dia declare langsung, dia claim langsung, tak ada cara lain. Walaisa dzalika, tidak ada cara langsung untuk awak selamatkan diri awak daripada kekal dalam api neraka, illa biitqani aqaidit tauhid, melainkan dengan cara awak mesti memantapkan, mengukuhkan akidah tauhid awak sesuai ala ma qarrarahu a'immatu ahli sunnah al-arifun al-akhir, sesuai apa yang telah ditakrir dan diajarkan oleh para tokoh-tokoh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang mana mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana hanya akidah ahlu sunnah wal jamaah sahaja yang dipimpin oleh al-Imam Asy'ari dan al-Imam Maturidi yang bertepatan dengan akidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah selain akidah ini pasti bercanggah dengan akidah baginda Rasulullah SAW. Biarpun amalanmu sama dengan amalan Rasulullah, janggutmu sama dengan janggut Rasulullah, serbanmu sama dengan serban Rasulullah, tapi kalau akidahmu tak sama dengan akidah Rasulullah, kekal dalam neraka. Hati-hati tu. Sebab cara dia senang je. Kena perbetulkan akidah tauhid. Belajar tauhid mesti. Kena ikut cara para ulama kita ahlu sunnah wal jamaah yang mengajarkan kitab Matan Sanusi, yang mengajarkan kitab Kifayatul Awam, yang mengajar, kalau kitab Melayunya Durus Samin tu dan lain-lain. Kalau yang paling tipis senang kita belajar Aqaid Diniyah karangan ulama Jakarta Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, yang disebarkan berbentuk lagu. Kitab namanya Aqidatul Awam. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah
min wajibin lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun. Kena hafal. Setelah hafal, pelajari terjemahan dia. Setelah hafal terjemahannya, pelajari maksud dia. Kena berguru. Sebab kata guru saya yang mulia Al-Ustaz Al-Imam Al-Hafiz Al-Musnid Al-Kutub Al-Habib Abdullah bil Faqih, kata beliau, siapa yang hafal kitab ini dan faham, jamin masuk syurga. Walaupun kalau dia banyak maksiat, dia kena seksa dulu, tapi dia confirm keluar daripada api neraka. Sebab apa dia? Isi akidah yang ada dalam Aqidatul Awam ni, akidahnya Rasulullah, tepat dengan Rasulullah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kena hafal. Kalau kat Jawa tu budak-budak kecil kebanyakan semua menghafal, apalagi kalau kawasan-kawasan kampung. Nak cari tak susah buku rawi tu. Buku rawi ada kan? Ada Maulid Syaraful Anam, Maulid Dibak, Maulid Bazanji, yang merah tu biasa tu. Belakang tu ada Aqidatul Awam, cuma cari. Sampai kat Malaysia masuk, tapi kita tak pernah baca. Apalagi nak menghafal. Ini wajib, ini cara kata Imam Sanusi. Imam Sanusi ni jangan main tuan. Akalnya brilian luar biasa. Anda nak jumpa sebijak Imam Sanusi, sangat-sangat sulit. Tak akan jumpa sebijak Imam Sanusi. Dia berfatwa, nak selamatkan dirimu daripada kekal api neraka, kena betulkan akidah tauhid, ikut cara Ahlussunnah wal Jamaah. Cara yang paling mudah, cari itu kitab namanya Aqidatul Awam. Abu Yas Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dah syarahkan kitab tu melalui K. Ihya, murid beliau. Okay. Ada cara apa, Ustaz ada jual kalau tak terjemahan Ustaz Kalau tak salah nanti boleh ayah dia Ustaz Mustafa boleh cari terjemahan tu Aqidatul Awam tu. Yang dia disyarahkan oleh Abu Yas Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ulama kita Ahlussunnah kebanyakan semua pakai. Bahkan mereka wajibkan murid-muridnya hafalkan benda tu. Saya alhamdulillah setiap petang budak-budak wajib baca. Saya baca kekok-kekok sikit sebab lagu dia saya tak pakai macam tu. Saya pakai lagu lain lagi. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsan. Macam lagu aku biasa baca. Mani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairiman qad wahada wa alihi wa sahbihi. Kita punya lagu laju. Yang lagu saya baca pertama ni lagu lambat. Biasalah kalau kita biasa membaca laju, cuba baca lambat kan lupa kan. Budak-budak tahfiz macam tu juga. Biasa kita kan budak tahfiz kan dah baca laju. No. Tapi cuba bila jadi imam kan tak boleh baca laju-laju. Orang kampung komplain. Apa baca macam kena kerja hantu. Akhirnya jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kerana baca lambat, biasanya baca laju. Dah lupa. Yasin boleh terlupa. Gara-gara apa dia? Selalunya baca laju. Disuruh baca lambat jadi terlupa. Jadi kita kembali kepada Al-Imam Asy-Syafi'i tadi. Yang mana Al-Imam Asy-Syafi'i ini antara ulama-ulama yang ahlul haq. Dan kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ramalkan umatnya nanti ramai-ramai akan menjauhi para ulama. Nak hanya hadir kelas tasawuf je. Nak hadir kelas hanya kelas fiqh je. Nak hadir hanya kelas tafsir je. Oh, kelas apa? Kelas tafsir. Tang tauhid, tak nak hadir. Ini pun termasuk daripada melarikan diri daripada para ulama. Tak percaya cuba kita buka, kita ganti. Minggu depan kita ganti kelas tauhid. Minggu pertama ramai sebab masih semangat dengar dia punya pembahasan tadi. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat bila saya dah mula ajak berfikir secara teologi, seorang angkat kaki. Ini melarikan diri daripada para ulama. Saya ni tuan-tuan belajar nahwu pun belajar fiqh pun belajar hadis pun belajar, kitab tasawuf Irsyadul Ibad, Sahih Bukhari kita belajar dulu. Kitab-kitab tu bila kita baca sedap, apalagi kalau baca kitab Ihya, kitab Bidayatul Hidayah, kita dengar ya Allah bila tok guru baca almarhum Al-Allamah tok guru saya Maulwi Abdul Muin Abbas kalau baca ya Allah, terasa zaman budak-budak kita tahu ketika dia baca kitab kita dengar macam dalam syurga. Seronok. Tapi cuba kalau kita belajar nahwu. Kejap, minta izin Ustaz, saya tak sihat hari ni tak boleh masuk kelas, sakit perut. Belajar nahwu sebab dia ajak akal. Dia akan berbicara kepada hati. Kalau tasawuf kan, hadis kan dia berbicara mengajak kepada hati. So kita dengar seronok, sedap, rasa ya Allah nikmatnya. Tapi bila dah belajar ni, dah mula masuk nahwu, dah pening kepala sebab dia bukan ajak hati, dia ajak akal. Baru nahwu. Kalau tauhid lagi pening kepala. Ramai yang tak nak belajar cara yang betul, cara Imam Sanusi. Bukan hanya setakat bila kita baca awak cuma dengar tak, tapi diajak berfikir. Kita bila belajar tauhid tu, sifat wujud tu 4 bulan 5 bulan baru selesai.
Itu bukan selesai betul, selesai pembahasan sikit. Baru masuk kidam pula. Dia tak pakai kitab, dia ajak kita berfikir, tak jumpa, selagi tak jumpa jawapan, selagi itu jangan jumpa Tok Guru. Fikir dulu, cari. Itu sebab Imam Syafi'i juga yang hebat, yang alamah, yang luar biasa ni, gutuk besar ni, yang Nabi ramalkan, satu hari ditanya oleh murid dia. Qila lil Imam Syafi'i, wahai imam, mad dalilu ala wahdaniyatillahi ta'ala. Wahai tuan imam, apa dalil keesaan dan kewujudan Allah? Imam Syafi'i jawab dengan jawapan yang luar biasa. Simple tapi luar biasa. Dia tak ajak orang-orang, mari kita tengok kepada langit dan ketinggiannya. Dia tak ajak orang tengok kepada matahari dan cahaya yang terang benderang. Dia tak ajak orang berfikir melihat kepada gunung ganang dan ketinggian dan kekukuhannya. Juga tidak mengajak manusia yang bertanya kepada melihat bumi dan keluasannya. Tapi dia kata apa dia? Ad-dalilu ala wahdaniyatillahi ta'ala. Dalil yang menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kewujudannya adalah simple. Waraqatut tut. Sehelai daun daripada pokok yang namanya pokok tut. Tut tu syajarun, pokok. Sehelai daun tu dalil keesaan dan kewujudan Allah. Tang mana tu? Awak jangan, tuan lihat berapa helai daun-daun pokok. Bukan selai, ribuan daun-daun pokok kan. Kat rumah pun banyak helai daun ada. Banyak kan? Menemukan dalil kewujudan Allah di situ. Tidak menemukan kan? Tapi Imam Syafi'i ajar kita. Kata Imam Syafi'i, dalil wujudnya Allah tak payah jauh-jauh. Tak payah tengok langit. Tak payah jauh-jauh. Itu kejauhan kalau berfikir. Tengok aja pokok kat rumah awak tu, selai daun tu. Tu dalil keesaan Allah. Tang mana wahai imam? Saya tak, bukan selai daun. Beribu dah ada. Tak ada pun nampak keesaan Allah. Kata Imam Syafi'i, cuba berfikir. Diajak berfikir. Kerana ilmu tauhid ni diajak kita berfikir. Sebab orang malas kan nak berfikir. Aku malas nak fikir lah, sakit kepala. Malas nak fikir kan. Sebab kelas tauhid ni banyak orang tinggalkan. Bila orang tinggalkan kelas tauhid, bermakna dia telah meninggalkan perkara yang paling penting untuk diusahakan pada hari ini, iaitu nak selamatkan diri daripada kekal daripada api neraka. Belajar akidah yang betul, akidah yang hak. Macam mana kita boleh yakin Allah tu tidak bertangan? Macam mana kita yakin Allah tu tidak bertempat di arash? Sedangkan puak-puak sana selalu bawa dalil-dalil yang kononnya sangat kuat mengisbatkan Allah ada ke atas langit, Allah bertangan dan lain-lain. Kalau kita tidak belajar cara berfikir yang betul. Sebab tauhid ini dia bukan hukum hakam fiqh. Hukum hakam fiqh dia cukup dengan nas-nas. Tapi tauhid ini wajib guna akal. Kalau tak guna akal, simpang siur kita nanti. Kita akan kebingungan sebab kita tengok nas ni cakap lain, nas ni cakap lain. Kerana itu kita wajib menggunakan akal, dipandu oleh nas-nas Al-Quranul Karim. Imam Syafi'i ajak berfikir dalil wujud Allah. Dia tak keluarkan ayat Quran. Begini innal qul huwallahu ahad Allahus samad, Allah Maha Esa. Tapi dia ajak orang berfikir. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Imam Syafi'i sendiri pun berpendapat wajib mempelajari akidah yang benar. Belajar tauhid dengan cara ulama Ahlussunnah wal Jamaah, semisal Imam Asy'ari, semisal Imam As-Sanusi. Sebab beliau sendiri mengajarkan cara orang berfikir. Awak tengok selai daun tersebut. Takuluha dudatun fatukhrijuha hariran tariya, kata dia. Bila sehelai daun pokok tut itu dimakan oleh seekor ulat, maka ulat itu akhirnya mengeluarkan hariran tariya. Apa tu? Benang-benang sutera yang empuk, yang lembut, yang lunak. Ulat-ulat sutera kalau makan daun tu, apa yang dia keluarkan daripada daun yang dia makan tu? Jadi benang-benang sutera yang halus. Wa ta'kuluha syatu. Datang pula seekor kambing makan daun tu. Daun yang sama yang dimakan oleh ulat. Ulat makan daun tu, dia pun makan daun itu. Tapi ulat ketika makan daun, dia mengeluarkan benang sutera yang empuk dan lunak. Kambing makan apa yang keluar? Wa ta'kuluha syatu fatukhrijuha labanan safiyya, kata dia. Kalau kambing yang makan, akhirnya tetek dia bila kita perah-perah keluar susu yang safi, yang suci, bersih, lazat. Wa ta'kuluha al-ghazalatu. Datang pula seekor kijang. Kijang ni bahasa Melayunya apa? Ursa
Datang seekor kijang. Wa ta'kuluhal ghazalatu. Kijang makan daun yang sama juga yang dimakan oleh ulat tersebut tadi. Fatukhrijuha miskan naqiyya. Setelah dia makan, apa yang dia keluarkan? Minyak wangi kasturi, naqiyya yang suci. Walaupun berasal daripada nanah dia. Nanah itu najis, tapi bila dah jadi minyak misik, naqiyya, jadi suci. Mana datang minyak misik tu? Daripada sehelai daun yang sama juga. Wa ta'kuluha, dan dimakan oleh apa lagi? Miskan naqiyya. Asalan bila datang pula tebuan, bukan tebuan, apa madu, apa namanya? Lebah. Lebah pergi hinggap kat pokok tersebut. Dia makan daun tersebut. Apa yang dia keluarkan? Asalan syahiyya. Madu yang keluar daripada hasil dia memakan daun tersebut. Kata Imam Syafi'i, awak nampak tak? Bahan materi dia satu je. Sehelai daun pokok tut tu. Tapi produk yang dikeluarkan berapa banyak? Jadi berbeza. Sehelai daun, materi tu boleh jadi madu, boleh jadi susu, boleh jadi ulat sutera, boleh jadi minyak misik. Produk berbeza. Sedangkan hukum tabi'i alam ini, dia tidak boleh mencipta berbagai-bagai. Di sinilah menunjukkan bahawasanya ada yang gaib di sebalik daun waraqatut tut, iaitulah Allah Al-Khaliq yang maha mencipta. Tak mungkin sehelai daun tu boleh mengeluarkan berbagai-bagai produk yang lain. Perbezaan produk ini menunjukkan wahdaniyatnya Al-Khaliq. Kalau anda bila dah dengar ni tak apa yakin juga, bermakna memang kena mengaji lagi dalam. Sebab dalil yang dibawa oleh Imam Syafi'i ini, kalau kita belajar dari ilmu tauhid, ulama kata dalilnya adalah dalil iqna'i. Dalil iqna'i. Allah dalam Al-Quran selalu bawa dalil iqna'i. Dalil iqna'i ini dia macam-macam dalil akli, tapi dia bukan dalil akli. Kalau dalil akli ni dia bulat, tak boleh disanggah daripada berbagai-bagai. Imam Syafi'i bawa dalil iqna'i, tapi lebih bersesuaian dengan orang yang berada di hadapan itu. Dan ini yang paling penting. Dan kita kena memperbanyak menghadiri majlis-majlis yang mengajarkan akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi sayang, seribu kali sayang, saya pergi ke mana-mana masjid nak tengok sebuah pengajian yang mengajarkan kitab akidah berdasarkan cara Imam Sanusi. Baca kitabnya ada, tapi cara Imam Sanusi itu sangat-sangat sulit, sangat-sangat jarang. Dan ini yang sangat-sangat kita perlukan. Kalau kita tadi kata Imam Syafi'i sangat memerlukan kepada ulama, sangat memerlukan kepada doktor, tidak ada ulama yang lebih penting yang kita sangat-sangat memerlukan daripada ulama yang mengajarkan akidah. Kerana kalau kita tak faham fiqh, paling-paling kita masuk neraka. Kalau kita tak faham tasawuf, paling-paling kita masuk neraka. Tapi kalau kita tak faham akidah, kita bukan masuk neraka, kita kekal dalam neraka. Akidah tu penting. Setiap kampung mesti ada. Sebab anak-anak kita ni jangan sibuk balik-balik nak hantar universiti, balik-balik nak hantar sekolah menengah. Bukan tak boleh, biarlah anak orang lain. Anak kita hantar ke pondok. Mendalam betul ilmu tauhid dia. Mendalam betul ilmu akidah dia. Tak boleh. Sanad ilmu, sanad talaki itu perlu supaya dia belajar kat pondok dengan tok guru yang belajar dengan tok guru, akidahnya sama dengan tok guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena tak ada cara lain. Cari kat universiti tak ada sanad dia tu. Sanad ijazah banyak. Tok guru yang boleh ijazahkan sanad hadis ni banyak. Tapi sanad talaki yang jelas, susah nak jumpa tu. Hanya ada di pondok-pondok yang benar, yang muktabar. Jadi kena usaha. Hadirin hadirat, anak-anak kita ni kalau ada 5-6 orang, betul tak? Kalau perlu kata Imam Syafi'i, setiap kampung mesti ada satu orang ulama. Kita perlu tambah pada zaman yang penuh dengan fitnah yang membingungkan. Zaman penuh kebingungan ini, jangan lagi kata setiap kampung mesti ada satu. Setiap keluarga mesti ada satu ulama. Tak cukup dah. Kalau zaman Imam Syafi'i betul, satu kampung paling kurang mesti ada ulama, satu orang, satu kampung. Zaman kita ni bukan lagi satu kampung perlu ulama, setiap keluarga mesti ada ulama dia. Hantar satu orang anak, wakaf untuk Allah. Yang lain biar tak apa, belajar universiti, belajar apa semua. Tapi yang ni khusus wakaf untuk Allah, biar kenal betul agama, akidah yang benar. Hantar mondok, hantar ke Darul Hadis, hantar ke Ma'had At-Tauhid As-Sanusiyah dekat Tegal tu. Dah selesai tu pergi hantar Hadramut. InsyaAllah anak kita akan menjadi golongan-golongan al-arifun al-akhyar, tokoh-tokoh ulama al-sunnah yang akan menyelamatkan umat manusia ini bukan daripada api neraka, tapi menyelamatkan mereka daripada kekal di dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu taala ala sayyidina Maulana Muhammadin an-nabiyil ummi
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.